Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam Kitabul Fadail. Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan. Bab yang ke-212, Babu Fadli Qiyamil Lail. Ini bab pada menyatakan kelebihan Qiyamul Lail. Sambungan kita dalam hadis yang ke-1174. Hadis yang ke-1174. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Qila ma hamamta? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud itu nama dia Abdullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, saya bersalat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbuka rumah dia. Nabi duk salat sini, sahabat-sahabat boleh masuk ikut salat. Dia masuk salat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdiri sehingga saya berangan-angan, bercita-cita untuk melakukan sesuatu yang tak baik. Nabi kita berdiri lama sangat. Ibnu Mas'ud kata, aku duk mikir nak buat satu benda yang tak cantik lah. Qila, orang pun tanya dia, ma hamamta, apakah yang hendak engkau maksudkan itu? Mu nak buat apa, Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, saya berhendak untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, aku tak tahan, terlalu lama Nabi berdiri, aku rasa nak duduk, nak mufarakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak meneruskan ikut berjamaah dengan Nabi, dan aku sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Panjang tak panjang? Lama tengok ni. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni sampai boleh cerita begini hebat? Boleh masuk dalam rumah Nabi, melakukan salat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni terkenal dengan nama Sahibus Siwak, sahabat yang duduk jaga kayu sugi Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bersiwak, dia bawa kayu sugi, bagi air ke Rasulullah. Mulianya seorang sahabat, Allah Taala bagi begitu sendiri, hebat dia. Dia jaga kayu sugi Nabi. Wa sahibul wisad, dia juga jaga tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibun na'li, dia jaga kasut. Allahu akbar. Nabi nak pergi mana, ambil kasut Rasulullah, tak itu. Rasulullah pakai, bawa pergi. Allah, Tuhan bagi pada dia. Jadi dia masuk solat dengan Nabi. Abdullah masuk ni muda orangnya. Rasulullah telah berumur tapi tak tahan duduk belakang Nabi, lama sekali berdiri. Sehingga dia nak keluar daripada salat. Aku nak keluar macam ni, aku mufarakah salat seorang lah. Macam mana lama sangat ni? Allah. Dengar cerita orang lain pula. 1175 hadis. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala: Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal baqarah faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha
Faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha. Faqultu yarka'u biha. Thumma iftataha an-nisa faqara'aha. Thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Yaqra'u mutarassilan. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Wa iza marra bi su'al sa'ala. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaza. Thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Thumma qala sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Thumma sajada. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Allahu akbar. Dengar cerita ni, hadis ini riwayat Imam Muslim. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, saya bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Satu malam dia ikut Nabi salat. Biasanya salat ni salat tahajud lah ni, salat qiyamul lail, salat sunat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bacaan dia dalam rakaat yang pertama dengan surah Al-Baqarah. Bismillah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya berkata, Huzaifah duk fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rokok pada ayat ke-100. Sampai 100 rokok ni. Kemudian sampai 100 terus Nabi kita pergi. Subhanallah. Saya berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalat dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat. Boleh jadi satu rakaat ni surah Baqarah. Kemudian berlalu habis Baqarah terus lagi. La ilaha illallah. Selanjutnya saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok dengan bacaan di atas itu. Tak awiti-awiti. Habis Baqarah, kemudian membuka dalam rakaat yang kedua dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa pula baca. Dalam rakaat yang kedua surah An-Nisa. Lalu membacanya. Kemudian membuka lagi, buka surah lain pula. Abi An-Nisa dia baca lagi surah Ali Imran. Baca pula Ali Imran. Allahu akbar. Tengok berapa surah dia baca? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa, Ali Imran. Berapa juzuk? 5 juzuk serobok. Khamsatu ajza' wa rubu'. 5 juzuk 1 rubu'. 2 rakaat salat. Dengar cerita lah kita. Laju ke dia baca ekspres? Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya itu dengan rapi sekali, teliti bacaan. Tidak tergesa-gesa, bukan tarik nafas-nafas dak ni. Jikalau melalui ayat yang di dalamnya mengandungi pentasbihan Maha Suci Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tasbih subhanallah. Jikalau melalui ayat yang mengandungi suatu permohonan, Rasulullah minta. Masuk ayat syurga, minta Allahumma inni as'alukal jannah. Jika melalui ayat yang menyatakan berta'awuz, mohon perlindungan, sebut ayat neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memohon perlindungan. Allahu akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, dan dalam rokok itu baginda mengucap subhana rabbiyal azim. Hak dia dengarnya Nabi kita ucap subhana rabbiyal azim. Rokoknya adalah seumpama saja dengan berdiri. Rokok dia sama dengan berdiri. Al-Baqarah pula rokok. Allah. Yakni perihal lamanya hampir persamaan belaka. Selanjutnya Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Lalu berdiri dengan berdiri yang lama hampir dengan rukuknya tadi. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap bersujud, lalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maka sujudnya itu mendekati pula hampir pula dengan berdirinya lama. Inilah kata para ulama, kalau kita baca panjang, rukuknya panjang juga, sujudnya panjang juga, biar seimbang. Barulah dia sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
Hadis yang ke-1176, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal. Orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, manakah salat yang paling afdal? Salat mana yang paling afdal? Ini soalan mari. Qala tulul qunut. Tulu al-qunut. Rawahu Muslim, al-murad bil qunut al-qiyam. Jabir tanya ya, Rasulullah ditanya salat apakah yang lebih utama? Nabi kita jawab, salat apa? Iaitulah salat yang panjang lama berdirinya. Hadis ni riwayat Muslim. Jadi yang afdalnya kita lama akan berdiri. Timbul nanti soalan dalam salat akhir malam kita nanti, yang mana lebih afdal? Berdiri lama, kurangkan rakaat, ataupun banyakkan rakaat, berdiri pendek. Di sini telah dibahaskan oleh para ulama. Kalaulah orang muda-muda hebat-hebat belaka, maka kita lama berdiri, pendek sujud, pendek, kurangkan rakaat, itu lebih afdal. Sebab kita tak kejar-kejar, tenang ya baca Quran, rokok lama, sujud lama. Tapi kalau kita nak kejar rakaat banyak, mungkin kita cepat solat, seperti yang berlaku di kampung-kampung kita ni. Jadi itu dipanggil lebih afdal. Maka para ulama kata, kalaulah orang ni kuat-kuat belaka, hebat-hebat belaka, berdiri tulul qunut itu lebih afdal daripada kasratul adad, lebih afdal daripada bilangan. Kadang-kadang kita duduk dengar cerita juga, dengar cerita orang ni semayang solat satu malam 1000 rakaat. Terfikir kita, ada ke orang boleh solat 1000 rakaat? Ada ke tak ada? Oi, gagahnya nanti dulu. Dari sudut fakta, boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja? Biasanya orang solat malam bermula di mana? Bermula selepas Isyak. Betul tak? Lepas Isyak dengan subuh berapa jam? Berapa jam ada? Kita anggarkan 8 jam ke 10 jam. Letaklah 10 jam. Kalau 10 jam, 1 jam apa minit? 60 minit. 60 minit kali dengan 10 jam, baru ada 600 minit. Tak ada kau orang salat satu rakaat seminit express macam tu. Yang kita dengar cerita di sini, 3 surah 2 rakaat. Ini da'bus salihin, salat orang-orang saleh zaman dulu, bukan salat express macam kita nak kejar 20 rakaat tu siapa setengah jam boleh siap lah. Jadi kadang-kadang mubalaghah, lebih sangat pun jadi masalah pula. Tahu mubalaghah, kita nampak pelik sangat. Oi, 1000 rakaat betul, tapi dia sudut fakta boleh buat 1000 rakaat. 10 jam baru 600 minit, 600 minit baru 600 rakaat. Seminit satu rakaat. Ini tak sampai lagi 1000. Bermakna setengah minit satu rakaat. Solat kita boleh lah. Kalau solat orang soleh zaman dulu rasa tak boleh. Itu kadang kalau kita kata orang zaman dulu Masya Allah, dia boleh salat subuh dengan air dengan wuduk salat isyak, sebab dia tak tidur, dia qiyam dia sepanjang malam, nasabah. Tapi kalau nak kata 1000 rakaat dengan minit yang ada, tak sesuai lah, kecuali dia salat express. Wallahu alam. Kalau salat express boleh, tapi ada orang salat dulu express macam zaman kita gini, wallahu alam. Jadi itu di antara, bila kita nak salat, salatlah dengan cara tenang, jangan gopoh, jangan terkejar-kejar. Ringkaskan bilangan rakaat dengan kita salat tamakninah, lebih baik daripada kita terkejar-kejar rakaat banyak tak ada tamakninah. Tak ada. Ini ibadat. Salat ni ibadat. Bukannya nak kira macam orang belum lari nak cepat sampai lah. Lagi lama berdiri tulul qunut, lagi lama lagi afdal salat. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus salati ila Allah salatu Daud wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud
kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, muttafaqun alaih. Abdullah bin Amru cerita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Salat yang paling disukai, dicintai oleh Allah ialah salat Nabi Daud. Macam mana salat Nabi Daud ni? Dan yang puasa yang disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Bagaimana cara dia, kaifiat dia? Dia tidur setengah malam, dia bangun salat 1/3 dan tidur 1/6. Boleh ke macam ni? Salat tidur setengah malam, kita tidur habis setengah malam, break, bangun, bertahajud dulu, tahajud lagi 1/6 malam, tidur balik. Kalau kita buat macam ni, 1/6 tidur balik, jawabnya pukul 10 esok baru bangun subuh. Bukan subuh gajah dah ni, subuh dia nasur dah nama dia ni. Apa punya bangun pukul 10? Dia panggil terlebih dah. Orang dulu, sebab apa dia tidur, dia bangun, dia rehat. Bila dia letih solat qiyamul lail panjang, berapa juzuk Quran baca, letih, dia tidur sekejap. Berkat subuh dia bangun balik, dia witir di situ dan dia solat fajar. Bagaimana dia berpuasa? Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hari ni dia puasa, esok dia buka, lusa dia puasa balik. Itu dia panggil salat dan siam Nabi Daud. Allah suka macam ni. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, ada hak, ada tanggungjawab. Kalau puasa siang malam, jawabnya bila nak buat kerja, letih. Kalau tak puasa pula macam kita hari ni, ni hak mazhab kita ni. Ni mazhab Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari. Mazhab kitanya tak puasa ya sampai ke hari Ashura pun tukar lagi dengan buat kenduri lagi buat hari Ashura. Orang puasa hari Ashura, kita sibuk nak kacau surah. Ini pun satu penyakit juga dia panggil. Sibuk dengan kacau surah buat apa? Nak kacau bila-bila boleh. Sebulan boleh kacau surah. Tapi hari Ashura puasa. Orang mari hari Arafah, kita sibuk dengan buat ketupat, tak sempat nak puasa. Alah. Buatlah puasa Nabi Daud, sehari buka, sehari puasa. Ni, muslimat kita yang dah tak ada kerja dah ni. Pejabat pun tak pergi, noreh pun tak dah. Apa benda pun tak ada kerja, puasa. Puasa ni satu kerja yang mudah Allah beri. Mudah tak mudah? Mana siapa dia kata puasa payah? Tak payah makan, tak payah minum, tak payah tu, tak payah ni. Kalau isap rokok pun tak payah buat maksiat dah, rokok tak isap. Mudah tak mudah? Sangat mudah. Berpuasalah. Orang-orang yang mampu puasa, orang yang tak larat nak buat macam mana? Mudah-mudahan dengan kita puasa banyak sekarang ini, bila kita sakit, Allah gandakan pahala. Orang ni bukan puasa, tak puasa kerana malas, tak berpuasa kerana tak sihat, ditulisnya pahala pencen. Boleh pencen kita. Dia kata orang tak main pencen ni ustaz, duk main KWSP ke apa benda. Ni penyakit orang sekarang ni, tak mau pencen dah. Itu dia panggil puasa dan salat qiyamul lail secara Nabi Daud. Hadis yang berikutnya daripada Jabir lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fis laili la sa'atan, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa zalika kulla lailatin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada suatu saat, satu ketika mustajab doa. Jika berkebetulan seorang muslim yang di waktu itu memohon suatu kebaikan kepada Allah, ketika itu dia bangun bersalat malam, dia sedang bertahajud, apa jadi? Minta perkara yang baik dari urusan keduniaan atau akhirat, dia minta yang baik, melainkan Allah akan memberikan permohonannya tadi. Tengok, siapa dia kebetulan waktu tu waktu mustajab, kita minta ketika itu, Allah perkenan.
Yang demikian itu ada pada setiap malam. Jadi cerita ni bukan cerita lama. Cerita ni setiap malam kita dapat. Carilah setiap malam, cubalah kita bangun waktu-waktu mana. Kata di ulama, wa hadhihi sa'ah ghairu ma'lumatun bi'ainiha. Waktu mustajab doa ni tidak diketahui bila, pukul berapa. Allahu alam. Tetapi ada setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita benda ni supaya kita berijtihad sungguh-sungguh beribadat biar dapat. Biar dapat bila? Biar kita dapat waktu tu. Jadi waktu malam ini sama seperti hari Jumaat. Ingat tak hadis Jumaat? Nabi kata yaumul jum'ati sa'ah. Ada satu ketika Allah Ta'ala mustajabkan doa. Para ulama mengatakan waktu yang paling diharapkan waktu itu ia iza ahadar al-imam, apabila imam khatib mari ke mimbar berkhutbah sampai ke sudah salat. Itu waktu yang mustajab doa, duduk di situ. Jadi kerana itulah kita kena ambil peluang besar-besar. Bila nak mari imam duduk dua khutbah, terus doa selalu. Fokus nak minta apa ketika itu. Orang ni sakit minta sihat. Orang ni nak apa saja minta. Jadi bila khatib duduk, kita pun bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalam, ya Allah berikanlah apa yang kita nak. Kerana itulah ana selalu memberi nasihat peringatan kepada sahabat-sahabat kita, para Bilal, supaya tidak mengganggu jemaah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ni setengah Bilal ni bila khatib duduk, waktu itulah waktu orang nak doa. Dia duk baca pula, innallah duk baca pula. Bacalah suruh orang berdoa. Jadi tak payahlah suruh, orang dah tahu dah waktu tu waktu mustajab. Kenapa kita nak kacau orang daripada waktu mustajab tu, kita duk baca pula dengan doa-doa yang dia sendiri nak. Orang lain nak minta macam-macam, ada. Setiap orang tu ada hajat dia tersendiri. Maka waktu mustajab doa di situ, ada sebagian ulama mengatakan waktu yang mustajab doa itu iaitulah kalau pada setiap malam di akhir malam, kalau pada hari Jumaat itu iaitulah di akhir Jumaat. Macam kita hari ni hari Jumaat, dekat nak maghrib pukul 6 lebih tu, kita siap ambil wuduk siap-siap, kalau boleh mari ke masjid siap dah, berdoa munajat di situ. Sebut habis nama apa yang kita nak. Kita ada masalah apa, anak kita bermasalah, sebut anak aku yang pertama masalahnya ni, anak yang kedua masalah, yang ketiga masalah, isteri sebut untuk suami, suami doa untuk isteri. Allahu akbar. Tak adalah bahagia atas dunia ni kalau kita boleh bertugas, masing-masing memberi tugas. Hadis yang seterusnya 1179, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih as-salah bi rak'ataini khafifataini. Rawahu Muslim. Abu Hurairah kata apa? Apabila seorang di antara kamu semua bangun di waktu malam, bila kita bangun nak salat malam, salat tahajud, maka adalah memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringkas. Jadi permulaan tahajud kita tu, kita salat ringkas dulu. Allahu akbar, baca surah pendek dulu. Lalu kemudian bila bagi salam, kalau ibarat kereta nak pandai enjin dululah, pandai enjin dulu. Lepas tu barulah start. Nak baca Baqarah, bismillah, mula dengan Baqarah. Nak baca dengan Ali Imran, Ali Imran. Nak baca dengan Al-Maidah, sila. Jadi permulaannya ringkas dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rawahu Muslim. Aisyah pula cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, maka baginda memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Sama yang hadis atas, sama-sama riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya wa anha, ay wa an Aisyah lagi. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahar 12 rak'atan. Rawahu Muslim. Maksudnya Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terlepas melakukan salat malam kerana sakit atau lain-lainnya,
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 12 rakaat di waktu siang harinya. Ingat ni. Sebab apa dia salat 12 rakaat siang hari? Kita dah belajar dalam hadis yang lepas, Aisyah kata apa? Nabi kita Ramadan ke tak Ramadan ke, salat malam dia sebanyak 11 rakaat. Ingat tak ingat? Hadis yang lepas, Nabi kita salat 11 rakaat. Baik. Oleh kerana dia nak qada tengah hari tidak ada witir, maka terpaksa dia kena salat berapa rakaat? 12 rakaat. Dia kena salat 12 rakaat. Baik. Kita sentiasa berwitir 3 rakaat setiap malam. Standard kita dah tu. Level kita pun menasabah dah. Dengan kehebatan kita ni, kalau boleh 3 rakaat tu hebat dah tu. Hebat tak hebat? Hebat lah, orang lain tak satu pun. Tak, kita boleh 3 tu kira hebat dah tu. Tiba-tiba malam ni kita sakit, tak larat nak bangun, ataupun terlupa, ataupun apa-apalah, musafir, berjalan jauh. Jadi besoknya kita tengok, Allahu Akbar, aku tak pernah tinggal salat rawat, salat witir 3 rakaat setiap malam. Semalam tak salat, macam mana nak qada? Kita kena qada 4 rakaat. Kena qada 4 rakaat. Tak boleh kita buat 1 rakaat. 3 rakaat tak boleh. Sebab salat witir siang tidak ada. Ini qada. Kalau nak qada kena ikut standard dia, kena ikut standard siang hari. Dan kita nak qada bila? Nak qada kana yaqdiyahu fi waktu nahar, waktu duha. Bila masuk waktu duha, bolehlah kita qada pada waktu itu. Ini berbeza dengan salat fajar. Salat fajar tak. Salat fajar kalau kita terlepas, ia menjadi adat kita salat fajar, salat sunat fajar 2 rakaat. Kita bangun-bangun, orang di masjid dah qamat. Nak salat tak sempat, maka kita boleh qada terus lepas subuh. Tapi salat malam tak qada lepas subuh, kita kena qada bila duha mari, baru kita boleh qada. Kena ingatlah 2 tempat yang berbeza. Hadis yang seterusnya, wa an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Jadi yang tadi hadis Aisyah, kalau kita tertidur, sakit, tak sempat nak baca, nak melakukan salat malam. Hadis Umar ni, kalau kita tertidur tak baca hizib, makna kita ni, kita buat jadual tetap dah. Aku setiap malam mesti baca 2 juzuk Quran, 1 juzuk Quran, setengah juzuk Quran, mesti baca. Baca subhanallah berapa kali, baca, buatlah apa-apa zikir yang kita baca. Maka apa kita nak buat? Dengar adalah hadis ni. Dari Umar katanya radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur sampai meninggalkan bacaan hizibnya. Apa hizib? Wirid hariannya. Harian kita baca banyak ni. Atau sesuatu bahagian dari hizibnya itu yang dibiasakan membaca di waktu malam, lalu ia membacanya di antara salat fajar dan salat zuhur, dia sedar esok, dia qada balik, dia baca balik pagi sampai zuhur, maka dicatatkan untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa nak sangat malam ni? Sebab waktu malam ni ada standard lain, mustawa dia lain. Mustawa malam ni mustawa orang-orang yang saleh beramal pada waktu malam. Jadi berbeza dengan orang yang buat kerja pada waktu pagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhil ma. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini cerita kita ni, dengar baik-baik. Dari Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmat
memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam dan mengejutkan isterinya. Allahu Akbar. Dia bangun malam, dia salat dan dia kejut isteri dia. Lalu apabila isterinya enggan, isteri tak mau bangun. Nak kerja esok, penat. Tak mau bangunlah contohnya. Apa nak buat? Laki-laki itu merenjiskan air di mukanya. Ambil air pergi batu lepas ke muka, bangun. Salat malam. Tapi kita tengoklah. Kalau kita bangun, jenis kita ni bangun awal, anak-anak kita, isteri kita payah bangun, janganlah gerak awal sangat. Kejutlah. Sekurang-kurang boleh dia sempat salat tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, mana lebih kurang 15 minit nak subuh, boleh dah tu. Jangan ikut kalau kita ni jenis ibadat kuat pukul 4 bangun dan nak suruh orang lain paksa juga, jangan, mengantuk dia nanti. Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu bersalat dan mengejutkan isterinya, mengejutkan suaminya. Wanita bangun waktu malam, salat dan mengejutkan suaminya, dan apabila suaminya itu enggan lalu merenjiskan air di mukanya. Tapi kena bincang dulu. Yang tapa di suami minta pergi pasal, tenda jatuh buah katil kawan ni tak? Allahu Akbar. Bincang dulu. Kata saya nak bangun tahajud malam ni. Macam mana dengan kanda? Takkan tak nak bangun? Kejutlah. Kalau aku tak sedar bagi jiru air kat muka, jangan berundil lah dulu. Lamanya tak ada pasal-pasal esok pergi jabat qadi ke nak pula kita tak. Nabi kata galakan yang besar ni rahimallah, Allah rahmat kepada suami yang bertugas, isteri yang bertugas. Alhamdulillah lah. Kalau boleh macam ni, harmoni lah rumah tangga. Harmoni tak harmoni? Harmoni lah, dua-dua boleh bangun ni. Allahu Akbar. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza ayqaza ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'ataini jami'an kutiba fi az-zakirin waz-zakirat, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksudnya Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, dua-duanya menceritakan Nabi bersabda, jikalau seorang laki-laki itu membangunkan isterinya di waktu malam, isteri kejut suami, suami kejut isteri, lalu keduanya bersalat atau mengerjakan sembahyang 2 rakaat, bangun, dua-dua ni bangun, maka dicatatkanlah termasuk golongan orang-orang laki-laki dan perempuan yang ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Boleh tak boleh kita? Kena start lah malam ni. Ni masalah kitanya, kita yang mari, suami yang mari salat, isteri tak mari dengar ceramah. Balik ni kena ceramah pula. Payuh sikit. Pasal itulah anak nasihat, bila kita nak pergi semaya, nak pergi dengar kuliah, bawa semua sekali. Bawa isteri, bawa anak, dengar sini. Baru balik tu kita nak ulang kaji mudah. Dengar tadi, dengar. Anak-anak dengar. Kita pakat bangun ni. Ni kena balik motivasi pula lepas ni. Jadi panjang cerita. Kebetulan suami pula terlupa juga. Tengah orang duduk kuliah, dia duduk ceramah kat belakang pula. Lagilah tak jadi apa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'isun la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu, muttafaqun alaih. Nabi tengok ni, nasihat dia tak habis-habis pada kita. Kerja nak salat malam ni, kata Nabi apa dia? Jikalau seorang antara engkau semua mengantuk dalam salat, kita tengah salat kita mengantuk, maka hendaklah ia tidur dahulu sehingga hilanglah mengantuk itu darinya. Kau cijal lah, ambil jam kita tu tulislah pukul berapa. Biasanya kalau tidur dulu ni pakai jadi tak? Pakai jadi tak? Jadi tak jadi pagi esok lah bangun. Jadi tapi kena tidur lah. Kenapa? Kerana sungguhnya seorang di antara engkau, jikalau dia salat dalam keadaan dia mengantuk, kita salat kita mengantuk, barangkali ia bermaksud hendak memohon keampunan, tetapi lalu dia memaki-maki dirinya sendiri. Allahu Akbar. Dia nak minta ampun, ya Allah, Allah maufili. Dia kata apa? Allahumma celaka ke aku. Terbalik jadi. Daripada minta ampun pergi jadi doa tak baik pada dia. Boleh jadi tak boleh jadi?
Boleh jadi mengau tidur, mengantuk. Maka bahaya. Bila bahaya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, jangan sekali-kali kamu salat dalam keadaan kamu mengantuk. Kerana kalau tidak dipanggil orang itu dalam keadaan bahaya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili fastajama al-Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Rawahu Muslim. Maksudnya, jikalau seorang di antara kamu bangun salat malam, lalu Al-Quran yang dibaca pada lidahnya menjadi celaru sebab mengantuk, duk baca, duk main waladdallin 10 kali dah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lepas tu waladdallin pula, berat dah tu, berat atau berat. Kemudian dia tidak dapat mengetahui lagi apa yang dibacanya, tak sedar, maka hendaklah dia berbaring, yakni tidur dahulu. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi tamatlah perbincangan kita tentang bab qiyamul lail di dalam bab yang ke-212. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab istihbab qiyami Ramadan, dalam bab qiyam Ramadan pula dalam jalsah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.